A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ramai orang menjawab salam tak ada nampak. Baru nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, yang bahagia tuan Imam, tuan pengurusi surau, tuan Imam barisan Imam rasanya tahun puasa penggerak aktiviti surau, sahabat saya Saudara Isma Hafiz daripada Jemaah Agama itu juga. Oh, betul tak? Salah? Betul lah kan? Tuan apa tadi? Tuan inspektor apa? Mau gawai. Kalau saya tak ingat, salutasi tak disiapkan. Lain kali bagilah. Simpan bawah. Baru betul. Yang berusaha Ketua Raja Arifin menjadi Khalid Musi Surah Al-Hijrah. Seterusnya Cik Sazali Mak Desa di Musi Surah Al-Hijrah. Dihormati Haji Muhammad Amin bin Ismail, Pembawa Pusat Latihan Pertanian Degung Kelantan. Bahagia Sajid Ahmad Daud bin Samdin, Penonton Polis Balai Polis Labu Kubur Kelantan. Dihormati Tuan Syed Madu Hisham bin Syed Mat Zaki, Pegawai Ultra-Berj Semberhad Kelompok. Bahagia Cik Tramizi bin Masri, Ketua Jatuh. Bahagia Ustaz Muhammad Syahar bin Jafar. Umrah itu tak tahu. Ni dah kuang silah, itu lagi tahu lah. Balik daripada umrah saya first time pergi umrah musim panas. Biasa kalau musim sejuk kan, kalau musim panas lain macam kan. Keluar daripada hotel subuh-subuh pun panas. Wah, panas subuh gelap-gelap ni pun panas, berbahang. Jadi siapa pula Ahmad ni? Rupa-rupanya Nabi kita di dunia disebut Muhammad, di langit disebut Ahmad. Mana orang kampung ni yang nama Ahmad berpanggil elok? Tu nama Nabi tu. Orang kita ni dia kemana nama nambah nama je. Ahmad Tayar lah, Ahmad Selekoh, Ahmad Kodai kan, Ahmad Simpang dan Ahmad Simpang kan lah. Tapi Ahmad kau betul-betul. Jadi malahan Nabi beritahu, tidak beriman seseorang kamu sekiranya aku lebih sehinggalah aku lebih dikasihi berbanding anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia yang lain. Macam itulah keadaan. Tu yang malam ni tak boleh kalau kita buat ceramah Maulid Rasul. Ada satu negeri dalam Malaysia ni sepanjang tahun Maulud, selagi belum puasa Maulud. Jadi tak ada masalah. Malahan satu-satunya manusia yang tersambut celebrate birthday dia, walaupun dia dah lama tak ada, Nabi kita lah. Kalau kita tengok anugerah bintang popular berita harian baru-baru ni, siapa yang tengok mana tak kesurau dah kan? Siapa yang daripada awal lah nak tengok orang tu pakai gaun, entah apa berangai ikut dah kan. Kalau kita tengok kan, tahun lepas lain lakon popular, tahun ni dah lain pula. 2 tahun lepas lain, 10 tahun lepas lain, berubah-ubah saudara pelakon popular. Kejap dulu Jalaluddin Hasan, lepas tu Rosyamno, lepas Rosyamno tiba-tiba dah ada pula Syafiq Khail, ada pula siapa nama pelakon tu, Reza apa mana tak, macam tu lah nama. Ada seorang tu pula apa nama, Ahmad Bahrin. Macam tu lah kan, ada lah nama-nama pelakon kan. Makin tua makin tak jadi hero, dah berlakon tak apa-apa pula, adalah patut pembantu popular pula. Tapi bila kita panggil penceramah datang ceramah di sini Al-Hijrah,
Penceramah datang kan, tiap-tiap tahun buat ceramah maulud. Cuma tak tinggal lagi pasang kemah, tak pasang kemah kan. Hari ni punya ramai datang. Syed betul sampai berdiri lah, tak cukup tempat duduk. Berubah-ubah. Kalau kita tengok hari Senin lain yang ngajar Abu Takmir, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain, Jumaat lain. Tapi watak utama yang disebut oleh penceramah ni sama. Nabi Muhammad SAW zakarullah katsira, maka ingat Allah banyak-banyak. Poin penting dekat situ, contoh ikutan terbaik dalam ayat Quran ini, dia tak beritahu bajet-bajet baik. Dia tak kata macam lebih kurang baiklah, tak, memang confirm satu-satunya yang terbaik. Itu sebab kita buat maulud malam ni sampai panggil penceramah top 5 Malaysia. Konon lah kan, macam tu lah, belagak lah. Tak ada lah, saya tak cakap saya kan. Tak, maksudnya kita buat ni sebab nak mengagung bukan penceramah lah, tapi Rasul kita kan. Contoh ikutan terbaik, tapi ada orang tak nak ikut. Yang dia nak ikut Blackpink, yang dia nak ikut artis-artis luar negara, yang dia nak ikut artis-artis tertentu. Sanggup dia beli berhabis berbelanja, beli pakaian sama macam artis yang dia minat tu, tapi dia tak nak keluar duit untuk ikut apa pakaian yang Nabi pakai. Dia tak nak cari makanan yang macam mana yang Nabi gambar, yang Nabi suka. Tak. Macam malam ni kan ramai datang, pun pahala. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi kan. Macam itulah Allah Ta'ala bagi peluang. Duduk je, duduk ni, duduk di taman syurga dah, duduk. Walau apa pun yang kita lakukan, Allah catat dah pahala kita, termasuklah tidur. Tak ada masalah, nak tidur, tidurlah. Memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, boleh tidur. Eloklah hujan, angin bertiup sepoi-sepoi, duduk eloklah bawah kipeh lah kan. Kono pula lampu dengan kipeh tu kejap bayang. Sudah hilang. Tak ada masalah, tak ada kecil hati saya pun, tak ada. Yang duduk topi-topi tu, yang berdiri tu, bukan percaya warna kejap gila lah tu kan. Sebab dalam gelap orang tak perhatikan sangat kan, tapi tak ada masalah. Tapi semua orang taklah catat kan. Iya, walaupun sebesar zarah kebaikan pun Allah catat, Allah ambil kira. Walau kejahatan sebesar zarah pun Allah ambil kira. Jadi Nabi kata ya, tak ada lah, kata, belum sempurna keimanan seseorang antara kamu selagi mana dia tidak mengasihi aku melebihi daripada anak-anak, ibu bapa dan juga manusia yang lainnya. Kenapa kan? Kenapa agaknya kita ni dikata tak beriman? Kenapa kita kena sayang Nabi? Soalannya kenapa kena sayang Nabi? Kenapa kena sayang Nabi? Macam ni lah soalan paling senang lah. Kenapa anak kena sayang kat mak dia? Kenapa katanya? Perempuan jawab, kenapa seorang anak kena sayang kat mak dia? Kenapa katanya? Melahirkanlah apalah lagi apa? Satu ayat je, satu ayat yang paling besar. Itu melahirkan tu perbuatan yang memang dia dah buat lah. Tapi satu pun tu, kenapa seorang anak kena sayang mak ayah dia? Salah satunya yang kena ingat, sebab tak ada orang lain boleh menyayangi kita lebih daripada mak ayah kita sayang kat kita. Faham tak? Tu sebab macam mana pun lah mak kita mulut bising, tutang sayang. Keluar lagi, pergi, main, balik lambat, ingat apa? Pergi mandi, lepas tu kau makan. Lepas tu makan, suruh makan juga. Dalam marah-marah punya sayang kat anak. Itu sebab anak-anak bila mak dah tak ada baru dia tahu, oh sayang betul mak aku dekat aku. Jadi macam tu jugalah kenapa kita kena sayang Nabi. Kenapa? Sebab Nabi sayang kita.
penceramah tanya, penceramah jawab. Buang karen katanya. Tapi okey lah, orang sini senyap. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Lumpur. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Makcik tu menjawab, nak ceramah lah. Tanya pula, kena sama pula aku. Kira senyap tu kira okey lah. Jadi mana kata kita kena sayang Nabi sebab Nabi sayang kita. Dan bila kita tengok Nabi ni sebenarnya ada satu benda yang kita nak pada Nabi pada akhirat besok. Ada satu benda yang kita nak kat Nabi tu sebab kita kena sayang Nabi. Apa yang kita nak kat Nabi katnya ya, akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada masa tu. Bukan imam ke tu? Tak ada. Itu bukan Ustaz Ismail. Tak ada. Serempat pun ada. Malu lah. Tak. Masa tu telanjang ke apa ke, huru-hara. Tak sempat fikir dah. Nampak suami lagi, suami nampak isteri lagi. Nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi. Nampak tadi ketua kampung JPKK tadi lagi. JPKK lagi jauh lagi. Sebab nampak semua menuntut. Sebab tu sebab pegang jawatan kena tuntut. Nampak sarjan lagi. Sarjan nampak kita lagi jauh lagi. Iya, tuan-tuan ingat pegang jawatan apa? Yang paling copek masuk neraka tuan-tuan, orang yang sebut macam ni. Aku jawatan AJK biasa-biasa ni, tu lagi copek masuk neraka. Sebab ada jawatan ingat macam tak payah kerja. Tak boleh. Semua ada jawatan. Penceramah nampak ni lagi, orang nampak penceramah pun lagi. Nampak isteri lagi, nampak anak lagi. Anak nampak mak ayah lagi. Nampak isteri lagi. Pandang belah sini, isteri lagi. Ini isteri. Ramai betul isteri dia. Lagi. Tuan-tuan ingat apa? Lagi teruk lagi tuan-tuan. Kan? Jadi memang ada orang tu dah kahwin, bercerai, buat tak tahu dekat bini, buat tak tahu dekat anak-anak dia dengan isteri dia tu. Jangan main-main, akhirat besok tuntut juga lari. Wow. Tapi bukan nak cerita pasal tu lah, nak cerita pasal lain. Maknanya nak cerita pasal tu kena panggil lagi lah, kan? Kena tajuk lain pula, tajuk Padang Mahsyar aja, kan? Jadi kita nakkan apa dengan Nabi kita? Kita nakkan bantuan akhirat besok. Masa tu matahari sejengkal. Matahari sejengkal, bayang dalam panih macam mana kan. Sekarang yang berjuta batu jengkal pun dah sibuk lah. Panih, Allah, panih lah. Lambek on aircon kan. Untunglah kau duduk bawah kipeh gitu. Kita orang jauh daripada kipeh. Bawah kipeh sini lah pula. Itu baru panih dunia kan. Bayangkan sejengkal. Ada yang peluh sampai buku lari, tenggelam buku lari. Ada yang paras lutut macam kat Pondok Mualim dekat Slim River pagi tadi. Banjir. Bola Kangsar banjir. Banyak tempat banjir ni. Nasib baik sini tak banjir, kan? Bayangkanlah. Ni banjir peluh ni. Peluh sendiri. Ada yang paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus. Sampai ada yang minta, ya Allah, masukkan aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan kepada mahsyar. Wah, neraka lagi teruk. Tapi bukan itu nak cerita ni. Masa tu semua cari bantuan, cari talian hayat. Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Apa Nabi Adam jawab? Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Tak payah tolong kau. Itu terjemahan tu. Tak ada macam tu burak dengan Nabi Adam. Pula punya gambar pula. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jalan terserempak pula dengan Nabi. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab nafsi-nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa jawab apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tapi Nabi Musa ada satu lagi jawapan. Dia kata apa? Muhammad yang boleh tolong kau. Sebab terpancar tu dekat dahi tu nampak ni umat Muhammad, dia tahu. Masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, jarak masa nak jumpa antara satu Nabi dengan Nabi yang lain daripada ketika pada mahsyar nanti, perjalanan dia antara satu Nabi dan satu Nabi itu 1000 tahun perjalanan.
Ringkas cerita, kalau tunggu lagi 1000 tahun tak habis ceramah kita. Ringkas cerita dapat jumpa dengan Nabi kita. Kita berkata, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kita minta apa? Syafiqah apa? Syafaat. Sambut tu waktu Syafiqah nak kan? Minta syafaat. Minta syafaat. Ada pelbagai jenis syafaat, antaranya dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu, dia relax aja. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Berapa ramai? Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, waktu Nabi naik ke langit, jumpa dengan satu tangga tu, jumpa satu tangga tu, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, kau nampak tak? Tu tak lama lagi Allah Ta'ala akan suruh kau hijrah ke sana. Dia nampak dah Yatrib. Oh, tahu dah. Tu kau nampak tak? Termasuk dalam masa tu Nabi nampak pada langit tu, nampak 70,000 umat baginda yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Adakah 70,000 saja? Tak. Setiap 70,000 tu, setiap seorang bawa 70,000 lagi. Dan setiap 70,000 tu, setiap orang tu bawa 70,000 lagi. 3 layer. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, masuk syurga tanpa hisap. Tak ada roadblock, masuk terus. Amin. Dan yang ketiga, dah masuk dah dalam neraka, tapi disebabkan ada secepis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita. Itu syafaat, selamatkan kita masuk dalam syurga serta-merta. Kalau itu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang, buang masuk hidup kan? Jadi nak bagi tahu, yang pertamanya kita nak bagi Nabi kenal kita. Kalau Nabi kata ummati, betul lah, umatku kemari. Tapi kalau Nabi tanya, kau siapa? Habislah. Ataupun macam pernah dengar so, kat mana? Macam mana cara nak bagi Nabi kenal kita? Yang pertama, soalan bocor. Password dia ada 2 password. Password ni salah satu boleh pakai. Macam buka telefon, nak ada masuk nombor PIN, ada bagi cap jari, ada bagi pakai iris mata dia. Pandang dia tu buka phone. Jadi password yang pertama adalah dengan cara memperbanyakkan sebut nama Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, nama siapa dia sebut? Zai. Maknanya Zai, suka dekat Zai. Oh, Fatimah, suka dekat Fatimah. Siti Haida, Jafridin, suka dekat Siti Haida. Zalika. Amalina, suka pada India ke pada Melayu. Isabella. Fiona. Nampak tak? Nama pun nama handal-handal kan. Apa lagi? Apa? Suzana nama orang kan. Nampak tak? Apa lagi? Nama-nama artis perempuan. Bila nama perempuan tu dipuja, macam tu kan? Makna dia suka sesuatu, dia akan sebut kan? Isma tak ada. Samsul lagi tak ada, tuan. Buat lagu Samsul tak laku, tuan. Samsul debat lagi tak laku, tak payah lah, tuan. Kan? Tapi ada seorang lelaki yang namanya popular disebut selalu. Itu Nabi kita. Cuba kita selawat. Password yang pertama, selawat sebut nama Nabi. Sebab Nabi kata apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksahum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tu sebab bila dah habis sembahyang, ramai yang salam sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah ada harapan Nabi kenal dia, sebab jelas sebutan dia. Yang tak selawat tadi angkat kening, Nabi tak kenal. Ada seorang tu lah main-main, Muhammad. Itu yang jadi, aku macam pernah dengar suara ni. Orang suruh selawat betul-betul, kau tak nak selawat betul-betul.
selawat betul-betul, biar Nabi kenal kita. Malahan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Orang sini pandai bahasa Arab. Ya Allah, belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu Labi. Kan? Haji Bakhil. Dahsyat Piramli ni. Dia kreatif kan. Dia boleh pakai bakhil tu jadi nama. Kan? Dalam kodokut-kodokut tu, dia boleh pemurah hati dia dengan Cikgu Murni. Macam tu cara fikir dia katakan. Bila dia kata dia tak kisah, orang berumur pun dia tak kisah, kata Cikgu Murni. Macam tu cara fikir, kata Haji Bakhil. Tapi dah tua-tua tak salah sebabnya. Tua baiklah cara tua. Hari tu ada satu rumah orang tua-tua di Seremban. Saya tak nak sebut lah apa nama dia. Tiba-tiba rumah orang tua-tua ni perempuan semua. Tiba-tiba ketua dia tercakap, petang ni get ready ya, ada seorang lelaki nak datang sini, dia nak pilih teman hidup. Bodoh orang tua tengok-tengok tu. La ilaha illallah. Ada yang seorang tu pula, kita kena duduk ni, kalau berdiri nampak migil dia tu. Nak lagi kau? Tu salah cik penyakit ya? Orang elok minyak wangi, kau minyak angin. Sebetulnya ni cerita betul ni cerita kan? Jadi balik cerita tadi, al-bakhil ni maksudnya apa? Kedekut. Kata Nabi, orang yang paling kedekut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat. Sampai kan ada satu kisah, ada seorang sahabat ni kan, dia tidur, dia mimpi dia jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia kata, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Maka dia jawab, mana mungkin kau tak kenal aku? Bukankah semua orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi jawab, memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Allah. Terjagalah sahabat ni, menangis dia. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 50 kali sehari. Dan selang beberapa minggu dia mimpi bertemu dengan Nabi, dan dia sebut, kali ini aku sudah kenal akan engkau. Nabi beritahu. Jadi selawat banyak-banyak ya. Jadi kalau apa, kadang-kadang orang perempuan ni dia terperanjat baru nak selawat. Beranjat nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa bila balik dapat sekotul. Kalau tunggu terperanjat baru selawat macam mana? Selawat banyak-banyak. Selawat banyak. Tapi ingat ya, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suami itu Muhammad, bini panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja ya. Walaupun saya selawat tuan, hanya untuk Nabi je. Walaupun isteri saya panggil nama saya, ayalah, tak apalah ya. Ingat tu. Jadi password yang pertama, sebutlah nama Nabi selalu. Tak kira lah sallallahu ala Muhammad ya Nabi salamun alaik. Tak kira lah kan, mana-mana jadi selawat. Kemudian password yang kedua, apa dia password yang kedua? Password yang kedua adalah buat apa yang Nabi suruh, tinggalkanlah apa yang Nabi larang. Ingat tu, apa Nabi suruh kita buat, Nabi larang jangan kita buat. Dalam arti kata lain, password Nabi, password nak bagi Nabi kenal kita, hidupkanlah sunnah Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maksudnya punya sayang Nabi kat kita. Macam mana lah kita kata Nabi paling sayang? Sebab Nabi letak standard yang paling senang sekali. Nabi tak kata barang siapa yang hidupkan 10 sunnah aku, tak. Siapa yang hidupkan 5 sunnah aku, jadilah, tak.
Nabi kata siapa hidupkan satu sunnah, makna Nabi pesan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mana boleh kita buat lah. Paling senang sekali macam tadi, benda yang pertama tadi kan, bagi salam, senang. Apa lagi? Pakai wangi-wangian. Apa lagi? Bersih-bersih, pakai jubah warna putih. Ya, pakaian Nabi suka yang warna putih, bersih. Nampak? Dan kalau betul lah kita nak pakai jubah, tuan pergi ke masjid, pergi ke surau, pakai jubah lengan panjang. Yang Samsul Ubat pakai ni kurta, bukan jubah. Jubah lengan panjang pakai macam budak tahfiz tu yang berabari datang nampak. Orang kita ni ramai gambar pakai jubah lengan pendek. Orang Arab pakai jubah lengan pendek ni mana nak tidur. Tapi tak adalah saya kata tak boleh. Boleh pakai, tapi kalau kat rumah pakai jubah lengan pendek. Ini kat rumah, kat pelekat tak ada baju. Atau orang gitu. Assalamualaikum. Alamak, siapa pula datang? Ambil baju abah, ambil baju abah. Pakai baju jubah lengan pendek tadi. Sentiasa standby. Macam tu. Ya, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Nabi pesan macam-macam benda. Nabi pesan. Nabi kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan, nak dimakan orang Islam. Punya banyak nak berkerumun ni nak ambil Islam dia. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Nabi kata bahkan umat Islam ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Buih lah, tiup pecah, kadang tak tiup pun dah pecah. Usik pecah, tak usik pun dah pecah sendiri kadang-kadang. Dan dicampurkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam tu. Sebab orang Islam tak takut dengan kita. Termasuklah puak Zionis tu, apa dia peduli? Kan? Heran nak teman-teman. Kita kena, orang tu kena tampar. Kisah kita tampar dia, dia tampar orang lain. Macam itulah analogi ni Israel tu, yang Zionis ni. Zionis ni dulu, kalau kita tengok dia dulu tahu yang Yahudi ni kono balik ke mana? Di Jerman. Orang Jerman ni mengajarkan Yahudi ni tahu tu, sampai dia terhalau lah. Siapa yang timur dah? Palestin timur. Jadi kalau kau nak boleh dendam ke Jerman, bukan ke Palestin. Bangang bujur. Kan? Terus dia kata, tak, logik macam tu lah. Takkan tak faham kan? Lepas tu habis pula tu. Paling tak ada ratus-ratus lah. Orang tu tak ada tolong. Yang dikojokan budak-budak dengan orang perempuan. Ya kan? Dan dia boleh kata benda tu mempertahankan diri. Gila. Tak apa bangang buana kan? Benyamin Netanyahu, bukan Neta atau Nate. Orang Kelantan kata Netanyahu kan, macam tu lah. Jadi kenapa jadi macam tu? Orang musuh Islam ni tak takut, orang Islam dikerumuni. Apa sebab jadinya tu? Sebab pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Macam contoh malam ni kan, ramai datang malam ni, cuma yang tak datang lagi ramai kan? Bukanlah tuduh apa, ada yang kerja, ada apa semua, tapi hari ini ramai orang yang gila dunia. Bila dah gila dunia, takutlah dia mati. Duit dah terlalu banyak, rumah besar kan? Iyo, tak main dah dia pakai kopiah macam ni. Mahal kopiah. Tak ada lah pakai baju murah yang singkat. Kita sama sedebat pakai dia baju biasa-biasa. Dia baju berkilat juga kan? Anda kan dah terlampau sayang ke dunia, takut mati. Nampak?
Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Jangan risau. Kan? Jadi Nabi kata banyak penyakit akhir zaman ni. Antara penyakit apa? Terlalu banyak bersukaria, nak happy-happy, nak suka-suka, kejap-kejap buat ni, kejap itu, termasuklah kejap-kejap buat anugerah, kejap anugerah. Tak sahlah anugerah minta popular, anugerah itu, anugerah ini, macam-macam. Menangislah tu. Bila kalah menangis, tak ada timur lah, macam-macam. Terlalu mewah, mengumpul harta yang banyak, kata Nabi. Saling menzalimi kerana nak berebut harta, macam-macam. Dengki-mendengki. Antara tanda-tanda akhir zaman, Nabi kata apa? Seorang ibu melahirkan tuannya. Berapa banyak lagi. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Berapa ramai lagi. Dan Nabi juga beritahu apa? Berleluasanya al-harj. Apa al-harj maksudnya? Pembunuhan. Ada orang mati kena bunuh. Kek perak ni saya tengok. Kek batu gajah tu. Kek hotel tu, bini datang nak bunding dengan dia. Sebab bini dah filekan cerai. Masuk bilik tu, dia bunuh bini. Dah lah hotel tu aku tidur sebelum nak ceramah kat masjid batu gajah. Aduh kacau tu. Tentulah. Hari lagi kan, kalau hilang 2-3 hari, ni matilah ni, kena bunuh dah ni. Itu. Dululah zaman kita kecil dululah kan. Saya ingat masa zaman saya kecil, mak bagi duit, nah ambil duit ni RM5, kau pergi beli topung, beli gula donat tu kau beli. Lepas tu kau beli topung apa? Topung gandum tu kau beli sikit. Topung boreh ni beli sikit. Bawang beli sikit. Jauh tak kedai? Jauh. Jalan kaki, seorang tak pergi. Hari ni berani tak biar anak seorang ni kedai? Tak berani. Zaman dah berubah. Nak pergi kedai pun ayah naik kereta. Mana naik motor? Tak ada. Bawa satu keluarga pergi. Licin kedai tu. Contohlah kan. Banyak kedai murah. Tak. Contoh. Jadi apa Nabi suruh buat, kita buat. Punya sayang Nabi kat kita. Hidupkan satu je sunnah Nabi. Apa antara sunnah tadi saya sebut tadi? Bagi salam. Mula-mula tadi saya bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunnah. Apa hukum jawab salam? Wajib. Itu sebab kau nak jawab. Yang tak jawab salam ni, kek dalam kubur tak jawab. Kita kalau jawab pun kita tak dengar. Jadi siapa yang tak jawab salam tadi, dokek-dokek tu, nak sampai ke kubur. Macam tu. Tapi ada salam yang tak wajib jawab. Contoh yang pertama, bagi salam main-main, tak wajib jawab. Assalamualaikum. Tiwit, tak jawab dosa. Sombong lah. Itu tak jawab. Itu main-main. Kedua, salam yang dilafazkan, diucapkan ketika berada di toilet R&R. Gembira dia masuk tandas. Assalamualaikum semua. Haro kata menyangkung dalam bilik air. Salam menyaut pada tak payah jawab. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaklah kan makmum. Salam bang. Haro kan. Bukan pula dia nyaut itu. Dan begitu juga salam yang kita tak nak mendengar jawapannya adalah salam di kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Naud. Tapi sebenarnya kalau kita bagi salam Assalamualaikum ya ahli kubur tu dengan sebab ayat tu kasar. Kalau nak sebut pun Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita sebut salam sejahtera kepada mereka, kepada kamu semua yang akan dibangkitkan. Macam tu. Ya. Ada kan? Assalamualaikum ya ahli kubur. Tahulah kau belum mati lagi, dia jawab. Belagak kau ya dengan macam tu. Tahulah aku kat kubur, kau berdiri terus. Tengoklah kau tak lama lagi. Macam tu. Bagi salam. Malahan akhlak Nabi yang paling tak boleh lupa, Nabi bagi salam. Dalam banyak keadaan
Nabi bagi salam dekat sahabat. Sampai kan ada satu riwayat tu kata seorang sahabat tu sampai menyuruh dekat balik tiang, balik dinding tu, sebab nak serenggah Nabi bagi salam. Sebab asyik Nabi je bagi salam, dia pula ready nak bagi salam. Baru nak bagi salam, Assalamualaikum. Nabi bagi salam tu, mana kau tahu ya Rasulullah? Aku agak-agak besok kau ada kat sini, aku bagilah salam. Rupanya betul lah. Macam tu lah Nabi itu. Pakai wangi-wangian. Oh tu, Nabi pun pakai wangi-wangian. Ada dua pahala sunnah kalau nak dapat kat wangi-wangian ni. Pertama, pakai wangi-wangian yang pakai wangi-wangian. Kedua, pakai wangi-wangian terbaik. Contoh, kita beli minyak wangi tu kita bau. Cuba bau, okey tak? Okey, tak payah beli. Yang ni, yang ni okey. Dapat satu lagi pahala sunnah sebab pilih yang baik. Nampak? Ada orang tu kat hidung dia okey, hidung orang lain tak okey. Jadi dia tanya kan? Kan kita je okey, orang lain tak okey, macam mana pula kan? Macam tu lah. Bagi salam. Bagi apa lagi? Nabi tersenyum. Allah. Senyuman Nabi ni senyuman dapat mengubat kan kedukaan. Senyuman Nabi ni membahagiakan. Pernah satu ketika seorang badui dia rentaknya kain ridak Nabi tu yang dibuat daripada benang Najran tu. Benang Najran tu ada benang yang kasar, bila tarik tu bertanda Nabi kulit Nabi cerah.